Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlun uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu satu ketika pernah merenung Kaabah. Lantas beliau berkata, "Ma a'zama hurmatak." Betapa hebatnya kemuliaan engkau wahai Kaabah. "Wal mu'minu a'zamu hurmatin minki." Dan orang yang beriman itu lebih hebat kehormatannya dan lebih mulia kehormatannya daripada engkau wahai Kaabah. Hadis yang telah diriwayatkan daripada Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Hadis mauquf. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, di sini apabila kita melihat bagaimana Ibnu Umar, seorang sahabat yang jalil, memuliakan kehormatan orang beriman. Itulah ada topik yang akan kita bincangkan pada hari ini, iaitu antara aspek panduan kenabian untuk kita menjana masyarakat yang lebih baik adalah dengan kita menjaga kehormatan antara satu sama lain. Pada kali ini kita akan membincangkan bagaimana kita hendak menjaga kehormatan antara saudara-saudara kita dan apakah panduan-panduan agama ataupun kelebihan-kelebihan yang dah disebutkan dalam agama apabila kita menjaga maruah saudara-saudara kita. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, bila kita lihat kepentingan untuk menjaga maruah saudara kita, bahkan maruah diri kita sendiri, telah disebutkan di dalam salah satu maqasid syar'iyah, iaitu menjaga maruah. Maqasid syar'iyah ni apa tuan-tuan? Iaitu tujuan agama tu diturunkan. Antara tujuan agama diturunkan yang selalu kita dengar, iaitu hadis Nabi SAW, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq." Dalam beberapa riwayat mahasinal akhlaq, yang menyebutkan sesungguhnya aku, yakni Nabi Muhammad SAW, telah diutuskan untuk menyempurnakan akhlak-akhlak, kecantikan-kecantikan akhlak. Justru itu, bila kita lihat baginda Rasulullah telah meletakkan garis pandu umum untuk menjaga hubungan antara satu sama lain. Bila kita lihat, ya tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, kita dah bincangkan tentang topik jagalah diri kita daripada menjatuhkan saudara-saudara kita ataupun menghina saudara kita. Kemudian yang kedua adalah jangan memanggil mereka dengan nama-nama ataupun gelaran yang buruk. Kemudian yang ketiga, janganlah kita berprasangka buruk ataupun su'uzan, kerana su'uzan itu membuka pintu-pintu yang lebih besar keburukannya. Dan kemudian perkara yang keempat, janganlah kita ada sifat tajassus. Ini semua adalah panduan-panduan baginda Rasulullah untuk menjana masyarakat yang berkasih sayang antara satu sama lain. Jadi yang keempat ni, jangan tajassus. Tajassus ni apa? Mencari keaiban-keaiban, kekurangan-kekurangan saudara kita. Dan kemudian tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, perkara yang kelima yang telah kita bincangkan adalah yang dinamakan sebagai riba, iaitu mengumpat, mengeluarkan kata-kata keburukan-keburukan saudara-saudara kita yang memang saudara kita tu lakukan, tu nama dia riba. Tapi kalau perkara yang dinamakan sebagai buhtan, iaitu perkara yang dusta, iaitu saudara kita tu tak buat satu perkara atau tak buat keburukan, tapi kita cakap dia buat keburukan tersebut. Ini nama dia buhtan ataupun satu perkara pendustaan. Pun adalah satu dosa dan bahkan topiknya akan kita bincangkan pada hari inilah, menjatuhkan maruah saudara kita. Dan kemudian tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, perkara yang keenam yang kita bincangkan juga pada minggu-minggu yang lepas adalah namimah, iaitu berkata-kata
ataupun menyampaikan kata-kata untuk melaga-lagakan antara saudara-saudara kita. Itulah yang dinamakan sebagai namimah. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan membincangkan tentang kehormatan, bagaimana kita dapat menjaga kehormatan saudara-saudara kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda di dalam sebuah hadis Hajjatul Wada', bila Rasulullah pada haji yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan beberapa hadis. Inna amwalakum wa a'radakum wa dima'akum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Yang membawa erti, sesungguhnya harta-harta kamu, maruah-maruah kamu, darah-darah kamu adalah haram antara satu sama yang lain. Bermakna kita kena jaga harta saudara kita, tak boleh ambil dengan zalim. Kita kena jaga maruah saudara kita, tak boleh ambil dengan zalim. Kahurmati yaumikum hadha, seperti mana kehormatan, kemuliaan hari kamu ini, iaitu hari haji yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hajjatul Wada'. Fi syahrikum hadha, pada bulan ini, iaitu pada bulan Zulhijjah. Fi baladikum hadha, iaitu dekat Makkahul Mukarramah. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, di sini bila kita melihat baginda Rasulullah amat mementingkan tentang keselesaan, bagaimana seseorang individu itu dapat rasa apabila bersama dengan saudara-saudaranya. Bila dia bersama dengan teman-teman dia, bila dia bersama dengan seorang atau kumpulan muslimin muslimat yang lain, dia rasa aman, dia rasa tenang, dia rasa dihargai, dia rasa seakan-akan dia dikasihi. Inilah dia suasana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin establish di dalam kalangan masyarakat ni. Jadi bila kita lihat tentang tujuan baginda Rasulullah ini, kita cuba lihat pada diri kita. Apakah kita pernah melakukan perkara tersebut kepada saudara kita? Apakah kita pernah membuatkan saudara kita rasa tenang bersama dengan kita? Ataupun apakah kita pernah membuatkan saudara kita rasa tu tak sedap, tak selesa bersama dengan kita? Inilah dia topik yang akan kita bincangkan insya-Allah. Bahkan ya tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, sebuah ayat Al-Quran ataupun beberapa ayat Al-Quran yang menitik beratkan tentang penjagaan maruah saudara-saudara kita. Antara perkara yang boleh kita lakukan untuk menjaga maruah saudara kita, yang pertama tuan-tuan adalah dengan tidak menuduh. Jangan kita menuduh. Contohlah, kalau tiba-tiba dekat rumah tersebut ada perkara yang hilang, jangan kita terus tuduh. Ni awak yang buat gini kan? Jangan kita mula menuduh. Sebab bila kita mula menuduh, kita telah menjatuhkan sesungguhnya maruah saudara kita. Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Yang membawa erti, barang siapa yang mengherdik ataupun menyakiti saudara-saudara dia yang beriman daripada kalangan muslimin ataupun muslimat tanpa apa-apa bukti, maka dia telah melakukan satu kejahatan yang nyata. Jadi di sini kita dapat nampak, dengan kita menuduh saudara kita je, dia telah menjatuhkan maruah dia. Jadi samalah juga bila kita berada di tempat kerja, samalah juga bila kita berada di mana-mana organisasi. Jangan bila contohnya ada perkara-perkara buruk yang berlaku, contohlah ada aksiden yang berlaku dan sebagainya, jangan kita menuding jari, jangan kita berkata engkau lah, sebab engkau lah jadi benda gini, sebab engkau lah jadi gini dan sebagainya. Memanglah kalau kita tengok ikutkan perasaan kita, memanglah pasal dia ni tak buat kerja, yang lain semua kena dan sebagainya. Jawapan dia tuan-tuan yang dimuliakan sekalian adalah dengan kita letakkan posisi kita dekat tempat saudara kita. Saudara kita tu kalau katakan kita letakkan posisi kita dekat tempatnya, pasti kita dah rasa serba salah. Pasti kita dah rasa Allah, semua benda yang berlaku ni pasal saya dan sebagainya. Jadi kita sebagai orang yang melakukan kesilapan, lekas-lekas dah kita minta maaf dan memperbaiki diri. Tetapi yang silapnya tu bila kita sendiri dah tak minta maaf dan kita sendiri tak memperbaiki diri kita, maka disebabkan itulah akan mencetuskan
sebuah perselisihan faham yang lebih besar. Jadi sebagai orang yang menerima, kita kena sangka baik dan kita kena janganlah menuduh. Dan sebagai orang yang buat keburukan tu, dialah yang kena awal-awal minta maaf. Jadi dua belah pihak kena main peranan, baik yang disalahi ataupun yang menyalahi. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, semoga ini dapat mengambil iktibar dalam jiwa kita. Bahkan di dalam beberapa riwayat yang dhaif daripada seorang yang bernama seorang yang bernama Mujahid ni berkata, alimu rijalakum suratal maidah wa'allimu nisaakum suratan nur. Ajarkanlah kalangan lelaki kamu surah Al-Maidah. Kenapa surah Al-Maidah? Sebab ada banyak hukum hakam tentang halal haram dan sebagainya. Dan ajarkan kepada masyarakat wanita dan juga anak-anak kamu adalah daripada kalangan surah An-Nur. Kenapa? Sebab surah An-Nur itu mempunyai ayat-ayat yang ajarkan tentang marwah, yang ajarkan tentang menjaga diri, yang ajarkan tentang menjaga kesihatan jiwa dan juga kesihatan akhlak kita. Jadi surah An-Nur ni mempunyai banyak sangat kelebihan-kelebihannya. Antara surah An-Nur yang dapat kita lihat, Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala berkata di dalam Al-Quran, innal ladhina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah walahum azabun azim. Barang siapa yang menuduh orang-orang wanita yang baik, yang muslimah, yang menjaga dirinya, yang tak buat perkara-perkara zina, dia menuduh wanita tersebut dengan dia menuduh wanita ni melakukan perkara yang terkutuk tersebut, maka perbuatan dia itu adalah satu perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini surah Nur ada bilang bagaimana intipati untuk menjaga masyarakat yang baik, iaitu jangan menuduh. Bahkan di dalam beberapa riwayat ataupun di dalam ayat-ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berkata, surah yaghudduna min absarihim wa yahfazuna furujahum, tundukkan pandangan kamu dan jaga kemaluan-kemaluan kamu. Ini adalah di dalam surah An-Nur juga. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, ini adalah antara perkara-perkara yang penting yang sepatutnya kita ambil kira dalam membaca surah An-Nur, iaitu aspek menjaga marwah, aspek menjaga akhlak dan sebagainya. Bahkan dalam surah An-Nur juga ada menyebutkan tentang antara perkara yang boleh menjaga marwah adalah dengan kita tidak masuk pada waktu-waktu aurat, ataupun jangan kita ganggu saudara kita ketika waktu-waktu aurat. Waktu pun ada aurat dia sendiri. Thalathu auratin lakum, iaitu 3 aurat, iaitu pada waktu pagi orang baru bangun tidur, jangan kacau, jangan datang rumah orang tersebut, jangan menyusahkan saudara kita pada waktu-waktu tersebut. Kemudian pada waktu tengah hari ataupun waktu orang tengah rehat, kemudian pada waktu malam orang nak tidur. Jadi kesan ini dapat kita ambil faedah, ataupun perkara ini dapat kita applykan dalam kehidupan kita. Contoh bila time ziarah hari raya, contoh bila time kita nak bincangkan tentang masalah-masalah tertentu, ataupun tentang pekerjaan dan sebagainya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, inilah dia surah Nur. Jaga antara perkara yang kita dapat menjaga maruah saudara kita. Jangan kita masuk kat dalam comfort zone mereka, buat mereka tak comfortable dari sudut waktu. Kemudian yang kedua, dari sudut bila apa yang buat kita menyebabkan saudara kita ni rasa tak comfortable ataupun boleh mengganggu keselesaan kehormatan dia ataupun keselesaan maruah dia sendiri, adalah kita melihat aurat dia, aurat badan dia. Jadi surah Nur ada bincang aurat wanita, aurat wanita yang mana Allah Taala berfirman, wal yadribna bi khumurihinna ila juyubihinna, tutuplah kepala sampai ke bahagian dada dan sebagainya. Ini adalah antara panduan-panduan agama dalam menjaga maruah dan kehormatan diri. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, itulah dia poin yang kedua yang ingin saya kongsikan, iaitu elakkan melakukan perbuatan ataupun kata-kata yang boleh menyebabkan saudara kita ni rasa tak enak, ataupun menyebabkan saudara kita ini rasa tak selesa bersama dengan kita.
Jadi dari sudut perbuatan ialah dengan melihat aurat dia, ataupun dari sudut perbuatan adalah dengan melihat perkara-perkara yang beliau ada memiliki. Contohlah kita datang kita tengok saudara kita atas bawah kita tengok saudara kita dia bawa beg apa, dia bawa pakai kasut apa, dia pakai kereta apa, alah dia ni tak ada standard lah dan sebagainya. Inilah ada perkara-perkara yang boleh menyebabkan menjatuhkan maruah saudara-saudara kita. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, dari sudut perbuatan telah kita bincangkan insya-Allah bersama. Kemudian kita lihat pula dari sudut kata-kata kita. Kadang-kadang kata-kata kita tu bukan mengumpat, yang mana kita dah bincangkan pada minggu lepas. Bukan juga namimah, yang kita dah bincangkan juga pada minggu lepas. Tapi kata-kata kita berbentuk sindiran, ataupun kata-kata kita kita tahu saudara kita ni dia tak selesa bila kita keluarkan topik tersebut. Contohlah, orang yang dah bernikah tapi belum lagi dapat anak, kemudian kita datang berjumpa dengan orang tersebut, topik itulah yang kita keluarkan. Banyak-banyak topik itulah yang kita keluarkan. Kita berkata, kau ni dah kahwin dah lama, kenapa belum lagi ada anak dan sebagainya. Jadi buat orang pun rasa tak selesa. Samalah juga dengan kalau katakan isu-isu lain, contoh-contoh lain yang mana mungkin dia tak selesa untuk bincangkan tentang perkara tersebut. Janganlah kita bincangkan tentang perkara tersebut dengan keadaan kita sengaja. Kalau tak sengaja, sebab itulah kalau tak sengaja kita minta maaf lah. Sebab kita dapat nampak daripada body language ataupun daripada perwatakan orang tersebut, orang tu tidak rasa selesa dan sebagainya. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, ini dari sudut perbuatan tuan-tuan. Dari sudut kata-kata juga, iaitu jangan kita mengherdik ataupun jangan kita mengeluarkan topik-topik yang boleh menjatuhkan maruah atau menjatuhkan keselesaan seseorang tersebut. Jadi inilah dia topik yang kedua tuan-tuan. Baiklah, bila kita lihat tentang menjaga maruah, selain daripada kita jangan menuduh, dan kemudian perkara yang kedua, jangan kita elakkan daripada melakukan perbuatan ataupun kata-kata yang menyinggung perasaan saudara kita. Perkara yang ketiga tuan-tuan, antaranya adalah jangan kita jumpa saudara kita dengan bermasam muka. Jangan kita berjumpa saudara kita dengan bermasam muka, tunjukkan yang kita tak happy dan sebagainya. Itu menyebabkan orang akan rasa tak selesa, bahkan dia akan membuatkan orang tu rasa tersakit. Jadi inilah dia perkara yang dapat kita ambil ikhtiar supaya kita tidak melakukannya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, bila kita melihat tentang perkara-perkara ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan kita sedikit panduan daripada hadis yang telah diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Bila kita nak buat je perkara yang mengherdikkan saudara kita ni, kita kena ingat pertama sekali Rasulullah tak suka perkara ni. Orang yang paling sayang kita tak suka perkara tersebut. Kemudian kalau kita nak buat juga, nak herdik saudara kita juga, nak marah ataupun nak buat saudara kita ni rasa tak selesa dan sebagainya, kita ingat kalaulah kita jadi dekat tempat saudara kita tu, kita nak ke orang treat kita macam mana kita treat orang tu sekarang ni. Kita fikirkan, aku nak tak kena treat macam gini? Kalau aku tak nak kena treat macam gini, macam buat rasa diri ni tak selesa dan sebagainya, janganlah kita treat saudara kita seperti mana kita tak nak orang tu treat kita seperti itu. Sebab tu Rasul bersabda di dalam beberapa riwayat yang lain, iaitu Rasul bersabda, amilun nas kama tuhibbu an tu'amal, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Daripada hadis Sayyidatina Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, atadruna arbar riba indallah, kamu tahu tak apakah perkara yang paling lagi teruk daripada riba? Jadi sahabat pun berkata lah, Allah dan Rasulnya lebih mengetahuinya. Maka Rasul pun bersabda, fa inna arbar riba indallah istihlalu irdi mri'in muslimin. Sesungguhnya riba yang lebih teruk daripada riba adalah apabila kita menjatuhkan maruah saudara-saudara kita. Jadi bila kita nak buat menjatuhkan maruah saudara kita ni, kita ingat, aku hidup dekat dunia, tapi nanti aku ada hidup dekat akhirat. Aku nak tenang hidup dekat akhirat. Jadi kalau boleh aku ikutlah apa yang Rasulullah SAW sarankan. Ataupun kalau itu juga tak dapat berikan kesan pada jiwa kita, kita bilang pada diri kita, aku nak tak kalau aku dekat tempat yang saudara aku ni, yang aku jatuhkan maruah dia,
apa agaknya perasaan aku? Aku confirm akan sedih, aku confirm akan malu, aku tak akanlah buat perkara sedemikian. Macam gitulah dia tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, perbuatan bagaimana kita nak menjaga diri kita supaya kita dapat ikut panduan agama, panduan baginda Rasulullah, iaitu dengan menjaga maruah saudara-saudara kita. Justru itu tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, sebagai ringkasan, rumusan untuk perbincangan kita pada hari ini, kita dapat tahu selain daripada perkara 5 yang utama ataupun 6 perkara utama panduan untuk menjaga masyarakat, keharmonian masyarakat, ada panduan yang ketujuh, iaitu hari ini kita bincangkan, iaitu menjaga kehormatan saudara kita. Kepentingan menjaga kehormatan sebab dengan adanya penjagaan kehormatan antara saudara-saudara kita, dia akan menghasilkan masyarakat yang kasih sayang. Dia menyebabkan setiap individu dalam masyarakat tersebut rasa dihargai, rasa disayangi, rasa dicintai. Bila dia dapat rasa dihargai, bila dia dapat rasa dicintai, bila dia dapat rasa dia ni bersama dalam satu masyarakat, dia akan menyumbangkan kebaikan kepada masyarakat tersebut. Inilah ada kepentingan menjaga maruah antara satu sama lain. Dan kemudian tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, bila kita dah bincangkan tentang kepentingan maruah, kita juga bincangkan tentang keburukan-keburukan yang bakal berlaku kalau kita tidak menjaga maruah antara satu sama lain. Dia akan menyebabkan permusuhan, dia akan menyebabkan dendam, dia akan menyebabkan sifat-sifat keburukan-keburukan yang telah kita bincangkan sebelum-sebelum ini. Keluarlah ghibah, keluarlah namimah, keluarlah mengumpat, keluarlah mencari kesalahan orang lain, menuding jari dan sebagainya. Ini adalah antara perkara yang dapat kita pelajari pada hari ini. Dan selain daripada kita tahu tentang kepentingan menjaga kehormatan, apa kelebihan bila kita menjaga kehormatan, apa keburukan yang bakal berlaku kalau kita tidak menjaga kehormatan saudara kita ataupun diri kita, kita pun dah bincangkan bagaimana kita hendak menjaga tata susila kita dalam kita menjaga kehormatan saudara kita. Kita dah tahu kepentingan dia, kelebihan dia, keburukan dia. Sekarang ni kita nak tahu macam mana kita nak jaga kehormatan saudara kita. Nak tahu macam mana kita nak menjaga kehormatan saudara kita, kita lihat kepada beberapa panduan agama. Panduan agama yang pertama, jangan kita suka menuduh saudara kita. Bila benda berlaku buruk berlaku, kita cakap inilah pasal dia lah, dia ni berlaku gini, pasal gini lah, gini-gini. Kita tuding jari. Jangan kita tuding jari. Bahkan kita kena letakkan diri kita di tempat saudara kita tu. Kita akan rasa kalaulah aku dekat tempat dia, sebab aku ni perkara buruk berlaku, automatik saya sendiri akan rasa sedih, saya sendiri akan rasa bersalah, saya sendiri dah rasa menyesal dah. Jangan tambahkan kesakitan saudara kita dengan kesakitan yang lain pula. Macam contohlah, orang tu dah buat salah, dia tahu dia salah, dah nampak budi pekerti dia nak berubah. Jangan pula kita cakap, itulah kau ni, aku dah cakap jangan kau buat juga, apalah kau ni pergi gini. Jangan kita keluarkan kata-kata sedemikian. Ini adalah antara panduan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang kedua, bagaimana kita nak menjaga maruah saudara kita, adalah dengan kita menjaga kata-kata kita dan perbuatan kita. Macam mana nak jaga kata-kata dan perbuatan? Lihat di dalam surah An-Nur. Dekat dalam surah An-Nur tu banyak sangat cara bagaimana kita nak jaga maruah saudara kita. Antaranya dari sudut perbuatan, jangan kita tengok kepada aurat saudara kita. Jangan kita banding-bandingkan apa yang dia miliki. Jangan tengok sangat dekat apa yang dia miliki. Datang rumah orang tu tengok, kenapa beli lampu macam gini? Lampu bulb biasa, tak nak beli chandelier. Kenapa TV awak berapa inci je, tak nak beli yang inci dia besar sikit? Kenapa LED, kenapa TV biasa je, bukan smart TV? Jangan kita keluarkan kata-kata sedemikian, ataupun jangan kita melakukan perbuatan-perbuatan sedemikian. Jadi antara perbuatan yang bagaimana kita dapat menjaga maruah saudara kita adalah dengan kita tidak berpaling muka, bermasam muka dengan saudara kita. Datang kawan kita jeling dia, ataupun mungkin dia berbual dengan kita berpaling muka, action macam tak dengar dan sebagainya. Jangan. Itu pun menjatuhkan maruah, keselesaan, kehormatan saudara kita. Bahkan ya tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, dari sudut perbuatan juga, bila kita mengecilkan dia,
dengan kita melihat dia daripada lirikan mata saja, ataupun tengok ala dia ni tak ada apa-apa lah dan sebagainya. Inilah antara perkara-perkara perbuatan. Antara perbuatan lain yang boleh menjatuhkan maruah saudara kita yang perlu kita elakkan adalah bila kita masuk kat dalam comfort zone mereka. Okay? Bila kita datang pada waktu mereka tengah baru nak bangun tidur, atau baru mereka nak tidur, ada tiga waktu yang telah disebutkan di dalam surah Nur tadi. Okay? Dan kemudian dari sudut perbuatan, tu tadi perbuatan ni, dari sudut kata-kata pula macam mana? Dari sudut kata-kata, apa perkara yang perlu kita jaga? Yang pertama sekali tuan-tuan, jangan kita mengeluarkan topik-topik perbualan yang mengecilkan hati saudara kita. Bila kita berbual dengan dia, jangan kita keluarkan topik-topik, contohlah yang dia tak selesa, pasal rumah ke, pasal anak ke, pasal apa-apa. Dan kemudian perkara yang kedua tuan-tuan, dari sudut perbualan kita, perkataan kita, jangan pula kita mengeluarkan kata-kata sindiran ataupun kata-kata yang boleh mengecilkan hati saudara kita. Dan perkara yang ketiga tuan-tuan, dari sudut kata-kata ni juga, ialah jangan kita disebabkan kata-kata kita ni buatkan orang tersebut rasa sedih ataupun rasa tak bermaya. Contoh, kita dengan membanding-bandingkan, kita cakap dengan saudara kita ni, kau ni, ataupun kita cakap dekat anak kita ataupun dekat orang yang kita kenal, kau ni gaji berapa ni gaji, kenapa kau tak nak kerja lebih, kenapa kau tak nak gini, kenapa kau tak nak gitu, tengok si fulan ni, dia gini dan sebagainya. Ini pun kata-kata yang boleh menjatuhkan maruah saudara kita. Kita elakkan, baik kita elakkan. Kita lihat bagaimana panduan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila memberikan kata-kata perangsang kepada anak menantu dia, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ataupun Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Rasul berkata, ya Abat Turab, wahai anak menantu aku ni, dah macam tanah dah kau. Sebab apa? Pada waktu tu Sayyidina Ali tengah gaduh dengan Sayyidina Fatimah. Sayyidina Ali duduk dekat masjid Nabi, baring ke atas tanah, badan semua penuh dengan tanah. Jadi Rasul nak gembirakan Sayyidina Ali. Rasul berkata, Sayyidina Ali, wahai Ali, kenapa kau baring kat sini kat tanah? Dah macam tanah dah kau ni. Dah, bangun, kita balik rumah sama-sama. Kita balik rumah. Inilah bagaimana Rasulullah SAW menaikkan sahabat ataupun menaikkan maruah sahabat. Ataupun baginda Rasulullah SAW pernah menyebutkan bahawasanya Sayyidina Ali ni adalah seperti kota, dan ilmu tu, aku ni seperti kota ilmu, dan Ali tu adalah pintu bagi kota ilmu tersebut dalam beberapa riwayat. Jadi di sini tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, ada beberapa cara bagaimana Rasul menaikkan maruah sahabat-sahabat ni. Contoh, ada orang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, macam mana aku nak masuk syurga ni, aku dah tak buat banyak amalan. A'rabi datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang muttafaq alaih. Rasul berkata, kamu solat 5 waktu, kamu beriman pada Allah Ta'ala, jangan mensyirikkannya, kamu solat 5 waktu, kamu laksanakan zakat, tunaikan zakat, puasa Ramadan. Kalau kamu buat ni 4 perkara, kamu masuk syurga. Maka Arabi tu berkata, wallahi walladhi nafsi biyadihi la azidu wa la anqusu min hadha syai'in abada. Aku pasti demi Allah akan buat apa yang kau katakan wahai Rasulullah, dan aku tak akan tambah dan aku tak akan kurangkan daripada apa yang telah engkau sebutkan tadi. Maka Arabi tu jalan. Rasul pun berkata dengan sahabat-sahabat dia yang lain, naikkan maruah Arabi tu. Sahabat-sahabat Nabi yang lain ada businessman, ada sahabat-sahabat Nabi yang lain memang battle master ataupun memang kuat, badan sigak, badan sigak, kuat, pergi perang selalu dan sebagainya. Semua sahabat-sahabat Nabi ni ada standing lah, senang kata, dalam community. Yang datang ni Arabi, orang yang tak ada standing, orang yang Arab Badui dan sebagainya, datang tanya Nabi nak masuk syurga. Tapi Rasul, bagaimana Rasul naikkan maruah Arabi tersebut, naikkan kehormatan diri Arabi tersebut dengan berkata, wahai sahabat-sahabat, tengok, siapa nak tengok ahli syurga, tengok ni orang Arab Badui. Jadi inilah dia bagaimana Rasulullah menaikkan satu orang yang tak ada standing,
naikkan martabatnya di sisi masyarakat. Seperti itulah kita boleh buat dengan saudara-saudara kita. Kita naikkan, keluarkan kebaikan-kebaikan saudara kita, dan kita cuba sedaya upaya untuk tidak menjatuhkan maruah saudara kita itu. Jadi justru itu tuan-tuan dan puan sekalian, kata-kata ni main peranan yang penting dalam menjaga maruah saudara kita. Jadi itulah dia tuan-tuan perbincangan yang kita ada pada hari ini. Jadi itulah dia ringkasan daripada perbincangan ini. Moga-moga kita dapat manfaat bersama, insya-Allah. Jadi ingat bagaimana kita nak menjaga maruah saudara kita dari sudut perbuatan kita. Yang pertama, kita jangan kita mengeluarkan wajah yang masam, ataupun yang kedua, jangan kita tengok aurat saudara kita, tengok perkara-perkara yang dia tak selesa kita tengok. Kemudian yang ketiga, jangan kita berjumpa ataupun jangan kita bermuamalah dalam keadaan orang tersebut pada waktu-waktu yang dia tu tengah tak selesa untuk berbincang pada waktu itu, iaitu seperti baru bangun tidur ataupun mungkin baru nak tidur, kemudian kita keluarkan mesej-mesej, soalan-soalan dan sebagainya. Itu kita kena elakkan. Dan tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, dari sudut kata-kata pula, jangan kita membanding-bandingkan saudara kita, jangan kita menuduh saudara kita, dan jangan kita mengherdik ataupun mengeluarkan topik-topik yang boleh buat saudara kita tu rasa tak selesa, rasa kecil, kerdil atau rasa terpisah dalam perbualan. Inilah dia antara perkara yang digalakkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita mempelajari perkara ini dapat kita amalkan dan dapat kita wujudkan suasana kasih sayang, baik dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita ataupun dalam negeri kita. Wallahu a'lam bissawab. Semoga dengan ini kita jadi orang yang lebih baik dan orang yang lebih dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam wa a'lam bissawab. Saya mohon maaf atas kesilapan daripada pihak saya. Yang baik itu daripada Allah Taala, yang kekurangan itu datang daripada kekurangan diri saya sendiri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.